Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daras Malfuzat Hazrat Imam Mahdi Masih Maud alaihi salam. Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda, menganggap kudrat dan keajaiban Tuhan itu terbatas adalah tindakan tidak bijak. Menganggap kudrat dan keajaiban Tuhan sebagai terhad adalah satu tindakan yang tidak bijak. Dia tidak tahu dan sedar tentang hakikatnya dan bertindak meminta penjelasan tentang suatu perkara rohani. Seorang insan seharusnya jangan melangkah melebihi kekuatan yang dimiliki. Kebanyakan penyebab dan tanda-tanda satu penyakit tidak diketahui oleh para doktor. Jadi, adakah kita harus bertindak melebihi kemampuan yang mereka miliki? Sudah tentu tidak. Malah, cara ubudiyat, iaitu penghambaan, ialah lafaz ini selalu bersama, iaitu menzahirkan subhanaka la ilma lana. Di dalam surah Al-Baqarah, ini cuba lihat bintang yang kelihatan bulatan yang besar-besar. Ia tergantung di atas langit tanpa tiang. Dan langit sendiri pun demikian keadaannya sejak ribuan tahun, tanpa ada sebarang serana pergantungan. Bulan yang kelihatan mengembang, matahari yang terbit setiap hari, ia bertukar ganti dengan sangat teratur. Dalam pekerjaan kita pasti ada sahaja yang terlaku kesilapan. Tetapi dalam pekerjaan Tuhan senantiasa dalam keadaan demikian, bulan dan matahari silih berganti. Jika hal ini difikirkan setiap hari, bahawa matahari terbit setiap hari seperti biasa, memberitahu kepada yang lain, maka boleh menjadi gila. Cuba lihat, kita banyak mengalami keadaan dan matahari tidak mengalami suatu keadaan. 1 jam walaupun berharga RM2,000, jika sepatutnya jam 10, tetapi ia ditunjukkan pada jam 12. Atau sebaliknya, maka jam itu dianggap tidak berguna. Tetapi jam ataupun masa yang didirikan oleh Tuhan tidak pernah berubah sedikit pun. Dan ia tidak memerlukan sebarang kunci, tidak perlu dibersihkan. Adakah pencipta seperti itu boleh diukur kekuatannya? Insan akan kehairanan apabila dia melihat bahawa barang-barang seperti pinggan, pakaian dan sebagainya yang digunakan seharian oleh manusia, ia mengalami masa luputnya. Kemudian dari seorang anak kecil, ia menjadi muda, tua dan akhirnya meninggal dunia. Tetapi matahari yang terbit kemarin, hari ini pun matahari itu juga yang terbit. Dan keadaan ini berterusan sejak sekian lama. Namun tidak pernah mengalami gangguan atau seterusnya, atau dipengaruhi oleh zaman. Sungguh satu kesilapan besar jika seekor ulat hendak membuat serangan terhadap zat ilahi yang tinggi itu dan dengan segera membuat kenyataan bahawa Tuhan tidak ada kekuatan. Tujuan mujizat dan para Nabi AS, Tuhan orang Islam sangat berkuasa. Tidak ada sesiapa yang berhak untuk mengkritik kekuatannya. Para Nabi AS dikurniakan mujizat. Alasannya ialah pengalaman insan tidak dapat dijangkau, dan apabila insan melihat kejadian yang luar biasa, maka mereka dengan segera terpaksa menyatakan bahawa dia datang dari Tuhan. Tapi jika hanya mengikut akal fikiran sahaja dan tidak mahu melangkahkan kaki dalam sudut tahfim, iaitu pemahaman ilahi, maka kedua-dua jalan itu akan terputus. Satu, mereka mengingkari mujizat. Dan yang kedua, mereka menurut akal fikiran yang sangat lemah. Akibatnya,
kerana asyik berfikir sedalam-dalamnya, mereka kelihatan seperti orang yang bodoh. Mereka yang berada di bawah mujizat dan falsafah, mereka yang tidak terbuka oleh akal dunia dan fikiran yang rendah, mereka akan cenderung ke arah keingkaran sehingga memungkiri jiwa nubuat dan mengumpulkan banyak khazanah keraguan dan sakwa sangka yang menjadi punca kedegilan mereka. Kadang-kadang mereka menyatakan ini sama juga seperti kami, makan, minum dan masih mempunyai hajat seperti manusia lain. Bagaimana dia boleh lebih kuat daripada kami? Dalam kekuatannya, bagaimana kekuatan rohani dan pengaruh pengabulan doa-doa mereka boleh menjadi lebih khusus? Sungguh menyedihkan. Mereka sanggup mereka-reka perkara ini dan membuat bantahan. Sebagaimana yang telah saya katakan tadi, hal itu menjadikan mereka ingkar terhadap jiwa nubuat, iaitu kenabian. Hal ini perlu difikirkan dan difahami bahawa mereka secara biasa tidak mahu menerima dan secara luar biasa mereka membuat bantahan. Sekarang, jika ini bukan perbuatan mengingkari secara jelas kewujudan Nabi AS, apa lagi yang harus dikatakan? Adakah harus berbangga di atas akal dan kepandaian mereka itu, di mana setelah digelar sebagai ahli falsafah, mereka telah menjadi tidak bertuhan dan menyembah kepada berhala-berhala. Keajaiban kekuatan tersembunyi oleh Allah Ta'ala tidak diperlihatkan selain daripada ilham dan wahyu. Ini hanya kelihatan melalui wahyu dan ilham sahaja. Ini adalah tuntutan kurnia dan rahmat Allah Ta'ala kerana telah mengutus Nabi ke dunia. Orang yang bijaksana adalah mereka yang dapat mengenali Nabi kerana mereka dapat mengenali Tuhan. Dan orang yang bodoh ialah mereka yang mengingkari Nabi kerana menolak nubuatan. Secara lazimnya menolak uluhiyat, iaitu ketuhanan. Mereka yang mengenali wali juga dapat mengenali Nabi. Dalam perkataan yang lain, Nabi menjadi penguat kepada uluhiyat ataupun ketuhanan dan wali penguat kepada Nabi. Sekarang cubalah berfikir dengan hati yang tenang bahawa 1300 tahun yang lalu Rasulullah SAW menzahirkan silsilah ini dan dizahirkan melalui Rasulullah SAW. Tetapi hari ini, selepas 1300 tahun dan waktu ini abad yang ke-14 sudah berlalu, 15 tahun, jika disebutkan di hadapan orang Arya, Brahmo, Tabi'i, Atheis atau Kristian, maka mereka akan mentertawakannya. Semasa dalam musibah seperti ini, iaitu dari satu arah terdapat penerangan ilmu pengetahuan moden dan pada arah yang lain, selepas lahirnya satu revolusi yang khas di kalangan golongan tabi'i, maka ada banyak filkah-filkah dan mahzab-mahzab yang orang ramai menerimanya. Ia suatu hal yang sangat rumit dan Islam serta ajarannya dianggap sebagai satu kisah sahaja. Tetapi sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, Inna nahnu nazalna zikra wa innahum lahafizun. Ini menandakan bahawa Tuhan sendiri yang akan memelihara Al-Quran itu dan juga Islam. Orang Islam diselamatkan daripada musibah ini dan tidak membiarkan mereka berada dalam fitnah. Jadi amat beruntunglah mereka yang menghargai sesilah ini dan mengambil manfaat daripadanya. Hal yang sebenarnya ialah sekiranya tidak mendapat bukti, maka ia suatu hal yang sangat baik. Bahawa sebagaimana ciri seorang insan ialah segera cenderung ke arah buruk sangka, maka secara dalaman orang akan menjauhi Al-Quran dan Islam kerana menganggapnya sebagai kisah-kisah belaka. Sebagai contoh, jika sebelah di dalam ada bunyi, maka orang di luar menganggap ada orang tinggal di dalamnya. Tapi jika tidak ada yang keluar dari rumah itu sehingga beberapa hari,
maka fikiran mereka akan mula berubah. Kemudian orang kampungan yang masuk mula berfikir bahawa jika dia manusia sudah pasti memerlukan makanan dan pasti akan keluar. Jika cahaya dan berkat dari nubuat yang datang dalam bentuk wahyu tidak muncul, maka zaman falsafah ini, maka anak-anak orang Islam yang lahir di dalam rumah orang Islam akan menganggap agama Islam dan Al-Quran hanya sebagai kisah-kisah dan cerita kuno sahaja. Dan mereka tidak ada hubungan apa-apa dengan Islam. Seolah-olah ada satu rencana untuk menghapuskan Islam. Tetapi tidak. Dengan sifat kecemburuan dan penyempurnaan janji Tuhan, bagaimana mungkin hal ini boleh terjadi? Sebagaimana yang telah saya katakan, bahawa Tuhan telah berjanji, Inna nahnu nazalna zikra wa innahum lahafizun. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memelihara Al-Quran ini, inilah yang telah diterangkan di dalam Malfuzat jilid 1 edisi baru Urdu halaman 78 hingga 81. Sekian dahulu, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.